Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni kita berkesempatan untuk buat video lagi. Dah lama dah tak upload video. Ni kita nak buat video baru. Saya nak ceritakan tentang 4 jenis manusia yang boleh nampak jin. Dia ada 4 jenis manusia yang boleh nampak jin. Kalau selain daripada 4 jenis orang ni, 4 jenis golongan ni, maka kita tak boleh nampak jin. Kita jadi macam orang biasa lah. Apa jenis 4 jenis golongan ni? Yang pertama ialah para nabi dan anbiya lah. Para anbiya dan Rasulullah. Para anbiya ni para nabi lah, para nabi, rasul. Mereka ni boleh nampak jin dan syaitan sebab Allah Ta'ala bagi mukjizat kat mereka. Banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Nabi SAW pernah berdakwah kepada jin. Nabi SAW pernah nampak jin, pernah jumpa jin. Ada satu hadis yang masyhur cerita tentang Rasulullah SAW ketika mana dia solat. Masa dia tengah solat tu, dia jin ifrit main kacau dia. Main kacau nak bagi Rasulullah SAW tak khusyuk dalam solat lah, putus solat dia kan. Ketika itu Allah Ta'ala bagi kekuatan kat dia kan. Hadis ni masyhur. Allah Ta'ala bagi kekuatan kat Nabi SAW. Nabi SAW cekik jin tu. Dalam satu riwayat lagi, ada satu riwayat dia beritahu Nabi SAW cekik saja. Dalam satu riwayat lagi, Nabi SAW dia cekik dan dia rasa lidah jin tu kena tangan dia. Dia rasa lidah jin tu kena tangan dia. Menunjukkan lidah dia panjang lah kan, lidah jin tu panjang terkeluar. Masa Allah Ta'ala beri kekuatan kat dia, Rasulullah SAW terfikir ketika tu, dia fikir, dia kata dia nak ikat jin tu dekat salah satu tiang dalam masjid ketika tu, supaya esok tu para sahabat Nabi SAW boleh tengok jin tu. Tapi sebabkan Rasulullah SAW dia ingat ayat Quran, Rasulullah SAW teringat satu ayat Al-Quran yang cerita pasal Nabi Allah Sulaiman, yang mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dia pernah doa lah kat Tuhan kan, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunkan aku dan bagi aku satu kerajaan yang tak ada sebelum dan selepas ni. Tak ada yang selepas pada aku, tak ada dah kerajaan yang hebat macam kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika Rasulullah SAW teringat akan doa tu, maka Rasulullah SAW lepaskan jin tu dalam penuh kehinaan. Tu salah satu hadis menunjukkan Nabi dan Rasul boleh nampak jin dan syaitan ni. Dan yang kedua, lepas para Nabi dan Rasul, para awliya. Apa maksud awliya Allah tu? Awliya Allah ni adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzunun. Allah Ta'ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awliya Allah ni, wali-wali Allah ni, dia tak ada takut. Takut apa? Takut akan dunia lah, bukan takut Tuhan. Dia tak takut Tuhan, dia tak takut akan kehidupan dunia ni, nak susah ke nak senang ke, dia tak kira. Dia tak, hidup dia hanya untuk Tuhan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Depa ni tak ada rasa hazan, rasa sedih, rasa risau tentang dunia langsung. Takut risau ni tak ada. Hidup mereka hanya untuk Tuhan. Ni awliya Allah. Orang yang dekat. Maksud dia, mereka ni apa? Mereka ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia karamah, dia panggil. Karamah ni dia lebih kurang macam mukjizat lah, tapi dia tak mengatasi mukjizat Nabi SAW tu. Tapi dia lebih kurang macam mukjizat. Banyak cerita-cerita awliya Allah yang kita pernah dengar sendiri kan. Cerita tentang untuk kenali lah, apalah. Jadi orang-orang macam ni, Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala bagi karamah kat mereka. Karamah ni bukannya dia main selalu, bukannya ada selalu. Karamah ni dia kadang-kadang dia main waktu-waktu tertentu sajalah. Macam mukjizat juga, sama juga mukjizat pun. Dia main pada waktu-waktu tertentu sahaja. Banyaklah cerita-cerita kan awliya Allah yang boleh nampak jin. Yang ni yang kedua. Yang ketiga ialah dia panggil orang yang dapat ma'unah. Ma'unah ni dia bawah sikit pada karamah. Dia panggil ma'unah. Ma'unah ni adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang biasa.
Bukan geng Maunah yang pernah pernah nak tawan Malaysia tu loh. Tu lain lah. Kumpulan yang pernah nak macam mana, kumpulan yang jahat tu lah. Dapat tu guna khadam, dia bukan guna Maunah, khadam jin kan. Dia pergi rompak senjata-senjata kat camp tentera. Kita bukan nak cerita pasal Maunah tu, tapi nak cerita pasal Maunah, pertolongan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang dekat dengan dia juga, tapi dia tak sampai taraf wali lagi. Dia taraf orang-orang soleh. Wali ni dia tinggi sikit pada orang-orang soleh. Orang soleh ni dia bawah sikit. Orang-orang hasanat dia panggil kan. Hasanatul abrar wasayyatul muqarrabin. Bagi kalau awliya Allah ni taraf dia muqarrabin, tapi orang soleh ni taraf dia hasanat, dia bawah sikit. Dan depa ni dapat Maunah, dia panggil. Maunah ni dia kadang-kadang pertolongan Allah tu datang, depa boleh nampak juga kadang-kadang ni jin, syaitan yang ada sekeliling depa. Dan yang keempat, yang terakhir, orang apa yang boleh nampak jin ni? Yang keempat adalah orang yang belajar ilmu lah. Dia belajar ilmu-ilmu dan dia menggunakan khadam juga. Dia belajar ilmu-ilmu khadam ni, ilmu-ilmu jin ni. Ada ayat-ayat tertentu yang dia baca untuk dia dapat nampak khadam dan jin. Khadam tu jin lah. Khadam tu istilah kepada jin tu dia panggil khadam. Khadam ni jin yang khidmat dengan kita lah, dia panggil khadam. Ataupun dia ni adalah orang yang ada gangguan jin dalam badannya. Orang yang ada gangguan jin ni selalu dia boleh nampak jin. Selain daripada empat ni, selain daripada tiga yang ada tadi, yang keempat tu adalah orang yang belajar dengan kena gangguan. Selain daripada tu, kalau dia tak kena gangguan, insya-Allah dia takkan nampak lah khadam jin ni. Dan banyaklah contoh orang yang boleh nampak ni. Kalau kita tanya sendiri kita punya subscriber ke, mereka boleh cerita lah. Tengok kat komen-komen tu nanti mesti ada punya. Yang mana kena gangguan, mesti dia boleh nampak. Dia akan nampak jin-jin, ataupun orang yang ada jin, kadang-kadang dia boleh rasa orang tu ada jin. Sebab apa? Dalam badan dia sendiri ada khadam tu. Wallahu a'lam.